Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi zidni 'ilman. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, zidni, tambahlah kepadaku ilman, ilmu pengetahuan. Surah Taha ayat 114. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita banyakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana keizinan untuk sama-sama sekali lagi pada tengah hari ini kita berada di rumah Allah ini untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah zuhur kita. Dan syukur kita pada Allah Taala sekali lagi Allah Ta'ala panjangkan umur kita, izinkan kita menempang di bumi dia, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan sehari lagi untuk sama-sama kita terus nak mengisi perbekalan kita di atas muka bumi ini. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita semua pada tengah hari ini Allah Ta'ala nilai sebagai amalan yang soleh, insya-Allah. Jadi insyaAllah pada tengah hari ini kita teruskan siri-siri kuliah zuhur kita yang berhenti berapa bulan dah, lebih kurang 5 atau 6 bulan kan. Ini kita sambung kitab nasihat dan bimbingan hadis kursi, himpunan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik, kita sampai hadis yang ke-37, kita baca sebahagian dia. Hari ini kita sambung muka surat 103. Muka surat 103, terjemahan dia 104, perenggan yang ke-4. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam, iza aradta rahmati fa'alzam ta'ati wa iza khasyaita azabi fahzar min ma'siyati. Ya bani Adam, idza aradat laka dunya fadhkuril maut wa idza hamamta bizunubi fadhkurit taubah wa idza kasabtal mala fadhkuril hisaba wa idza jalasta ala ta'ami fadhkuril ja'i. Atau kama qala, ada sambung hadis tu lagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi ini, wahai sekalian manusia, apa yang ku tetapkan menjadi bahagianmu, janganlah engkau berhenti daripada mencarinya, kerana semua ketetapan itu engkaulah yang patut berusaha untuk mendapatkannya. Wahai manusia, janganlah engkau berpura-pura kepadaku, kerana orang yang berpura-pura akan kumasukkan dia ke dalam neraka. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian, di antara intipati hadis yang kita baca ni, sekali lagi Allah Ta'ala mulakan dengan ya bani Adam, wahai sekalian manusia. Maknanya Allah Ta'ala tujukan semua yang bernama manusia, kecil ke besar, ke tua ke muda ke miskin ke kaya, Allah Ta'ala ingatkan apa yang telah kutetapkan menjadi bahagianmu. Selalu saya sebut ketetapan Allah Ta'ala ni dia ada dua. Yang pertama nama dia ikhtiari, yang kedua nama dia ikhtirari. Ikhtiar usaha kita kan, selalu ni dapatlah, cuma tak tahu jumlah. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit, tak tahu jumlah banyak mana. Tetapi tang ikhtiar tu maknanya kita tak duduk saja. Contohlah kita nak cari rezeki, mesti ada ikhtiar. Contoh kita nak cari ilmu, mesti ada ikhtiar. Apa jugalah
kerja yang ada di atas muka bumi ni, dia mesti ada ikhtiar. Dapat tak dapat itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kadang-kadang orang kerja berat dapat sikit, ada orang kerja sikit dapat dia banyak. Ada orang kerja dia sains dia, sekali sains tu dia punya nilai dia berjuta pun ada juga. Ada orang kerja membanting tulang pagi sampai ke petang, dapatlah dalam 30-40 ringgit. Jadi mana dia, itu mana yang ketetapan Allah, itu usaha kita, ikhtiar nama dia. Cuma ada satu lagi ketetapan Allah yang kita panggil ikhtirari. Ikhtirari ni makna dia bukan kehendak kita, itu semua kemahuan Allah. Dan yang kita panggil qada dan qadar itulah dah Allah dah tentukan. Contoh, saya buat contoh accident. Saya rasa tak ada seorang pun di JKR ni yang nak accident. Tak ada kan? Kalau orang tak langgar kita, kita langgar orang. Kemalangan ialah itu kalau kereta accident jatuh pokok ke, accident berbagai macam lah kemalangan ni. Itu semua kehendak Allah. Contoh kayak ambil kereta tadi, kalau kita tak langgar orang langgar kita, dan begitulah seumpama dia. Jadi itu bukan kehendak kita, itu ketentuan Allah Ta'ala. Nah, ikhtiar dah, itu ketentuan Allah. Allah dah tentukan dah. Jadi mana seorang pun tak nak accident, tapi Allah dah tentukan. Tak tahulah KJKR ni kot ada kot. Ustaz tolong buat sembahyang hajat sikit Ustaz, saya ni lama sangat dah accident. Tak lama sangat, dah lama sangat dah tak accident, ada ke? Saya rasa tak jumpa lagi kan. Jadi makna cerita dia itu nama dia ikhtirari, satu. Ataupun mimpi. Mimpi sebagai contoh, bangun tengah malam, cakap seorang-seorang, sebut nama orang macam-macam. Saya rasa macam-macam lah orang biasa mimpi ni kan. Ada seorang sahabat saya tu mimpi tengah malam bangun basuh kereta. Tengah malam bangun basuh kereta. Dia cerita dekat saya, isteri dia tegur dia, kata tak tahu jenis mimpi berjalan ni. Pun ada juga macam tu kan. Jadi makna dia itu nama dia ikhtirari. Itu bukan kehendak kita, tapi itu kehendak Allah yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan kematian. Kematian ni bukan ketentuan kita, ketentuan Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala merahsiakan sampai hari ini seorang pun tak tahu bagaimana kematian ini dia akan tempuhi bila. Hari ini saya ziarah sahabat saya, sama-sama di awal-awal ceramah tahun 98 dulu, sampailah hari ini Allah Ta'ala takdirkan pukul 1.30 pagi tadi meninggal dunia di ketika usia sama dengan usia saya, iaitu 50, tahun 71 dilahirkan. Dan almarhum yang mudah-mudahan Allah Ta'ala mati, Ustaz Dr. Syihabuddin dan Muhaimin namanya. Ustaz Dr. Syihabuddin Muhaimin. InsyaAllah dia akan dikumikan lepas zuhur ni. Allahu Akbar. Itu makna dia ketentuan Allah. Itu nama dia ikhtirari, bukan kehendak kita. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut, apa yang telah kutetapkan menjadi bahagianmu, janganlah engkau berhenti daripada mencarinya. Mana dia Allah Ta'ala tetapkan pada kita. Macam mana ketetapan Allah Ta'ala ni? Apa dia? Macam mana kita nak dapat? Ada ikhtiar kita tadi. Kita nak, itu dalam bentuk kita nak cari rezeki. Sama juga kalau kita nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Nak cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagi pun melalui ketetapan Allah juga. Sebab tu tuan-tuan, redha Allah ni saya selalu buat contoh. Redha ni apa dia? Redha ni serahan kasih sayang Allah kepada kita. Serahan kasih sayang Allah kepada makhluk ni yang bernama manusia. Itu maksud redha. Jadi kenapa kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedangkan kita ada harta, kita ada kereta, kita ada jawatan, kita ada kerja, kita ada anak, kita ada rumah, semua kita ada ni. Kenapa kita nak cari redha Allah ni? Pasal apa kita nak cari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Antaranya disebut oleh para ulama, antaranya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sebab kita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni antaranya untuk kita nak mendapat keselamatan dalam kehidupan kita ni. Untuk kita nak mendapat keselamatan. Keselamatan ni apa? Oh Ustaz, ada orang dah selamat dah. Dia bodyguard pun ada, rumah alam pun dah ada, pistol pun ada.
dapat keselamatan. Tapi keselamatan yang paling penting sekali itulah dapat keselamatan daripada bisikan ataupun hasutan iblis. Kita tahu kan bagaimana syaitan ni, bermulanya terhinanya syaitan itu sebab apa? Sebab kita lah. Syaitan start terhina ni sebab apabila Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS. Bermulalah syaitan terhina apabila Allah Ta'ala perintahkan supaya sujud kepada Nabi Adam AS, dan pada ketika itulah bagaimana iblis engkar. Akhirnya Allah Ta'ala keluarkan iblis daripada rahmat Allah. Rahmat ni dia merujuk kepada syurga. Bila keluar daripada syurga, bila buat salah, iblis Allah Ta'ala bagi peluang sekali lagi. Apa kamu nak? Tuan-tuan, kalau kita ni lah biasa buat silap, tuan-tuan biasa bersilap dengan JKR, dengan majikan kita, biasa buat silap, yang kita akui kesilapan tersebut, agak-agak dia, kalau JKR bagi peluang sekali lagi sebelum nak diberhentikan, agak-agak apa peluang tuan-tuan nak buat agak dia? Kita nak mengaku kesilapan kita, kita berjanji tak mau buat lagi, kita istilah agama dia kita panggil taubatlah. Tapi syaitan tidak. Syaitan bila Allah Ta'ala keluar daripada rahmat dia, syaitan kata apa? Ya Allah, tolong bagi peluang kepada aku. Aku minta apa? 4 benda syaitan minta. 4 benda ni syaitan minta kepada Allah. Apa dia permintaan pertama? Ya Allah, panjangkan umur aku. Panjang tak umur syaitan? Panjang. Sampai bila umur dia? Sampailah nak menjelang kiamat. Itu umur syaitan. Yang kedua, ya Allah, bagilah peluang kepada aku supaya aku nak mencantikkan maksiat di mata anak Adam. Sebab itulah hari ni kalau kita tengok, berjaya tak berjaya syaitan, orang yang buatlah satu kesalahan dosa di sisi Allah, bahkan dia bangga dengan dosa dia. Berapa ramai hari ni orang berzina, bangga dengan zina dia. Berapa ramai hari ni orang menang nombor ekor, bangga dengan menang nombor ekor dia. Berapa ramai hari ni orang biasa dah minum arak, bangga dengan minum arak dia. Bangga dia mabuk tu. Sebab dia maksiat cantik di mata anak Adam. Allahu Akbar. Sahabat saya yang buat kajian tentang orang minum arak ni kan, dia buat kajian, hasil daripada kajian dia kata yang masuk Hard Rock Cafe, orang Islam Melayu masuk Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe mana? Tak payah sebutlah mana. Asas sebab-sebab keselamatan. 98% yang masuk Hard Rock Cafe minum arak. 98%, manakala 100 orang masuk Hard Rock Cafe, 2 orang yang tak minum arak. Yang lain semua minum arak. Wallahualam, mungkin masa hari dia buat kajian tu kot, ataupun dia buat research tu, mungkin hari tu 2 orang yang tak minum arak kot. Yang lain semua minum arak. Bahkan dia bangga pula dia mabuk tu. Dia minum arak dan mabuk, dia bangga pula tu. Sebab apa? Syaitan dah mencantikkan maksiat di mata anak Adam. Tu tak cerita lagi, tu cerita tentang dia dulu biasa berzina. Cerita dia pula, masuk dalam grup WhatsApp. Kita biasa jumpa. Biasa jumpa. Yelah, tuan-tuan perlu WhatsApp grup sekolah rendah ada tak? Tuan ada kan? Grup sekolah menengah ada. Grup pelik, grup kampung pun ada. Grup universiti pun ada. Grup universiti kadang-kadang sampai 3, semester 1, semester 2, semester 3. Grup sekolah menengah pun ada juga. Grup sekolah menengah tahun yang sama. Grup kelas lain pula. Macam-macam grup. Sampai keluar perkataan, dia kata apa? Kita biasa projek dulu. Nang buti nang kui buti kui, itu saya kata. Kita biasa projek dulu kata. Terus saya masuk al-fitnatun naimatun. Fitnah itu tidur. Maksud dia apa? Fitnah itu orang lain tak tahu, Allah Ta'ala sembunyikan aib kita. La'anallah man aykhazaf. Allah melaknat orang yang menggerakkan semula, membangunkan semula, membangkitkan semula fitnah yang dah tidur. Sudahlah, disebabkan awak banggalah dengan kamu dah biasa berzina dengan dia. Banggalah tu. Ini katakan syaitan dah berjaya mencantikkan maksiat di mata anak Adam. Itu dalam grup WhatsApp, tak cerita lagi dalam Facebook. Tak cerita dalam Twitter ke Instagram ke Telegram ke apa lagi. Kan? Termasuklah juga dalam
media massa ni apa, semua ceritakan tentang maksiat yang dia biasa buat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab inilah syaitan ni berjaya mencantikkan maksiat di mata anak Adam. Hari ini seorang anak derhaka kepada mak bapak dia, padan muka dia, Ustaz. Padan muka bapak dengan mak saya, padan muka, saya tak balik dah. Dan dia bangga pula seorang isteri padan muka dia, Ustaz. Saya tak buat tahu dia. Dan seorang suami saya, padan muka saya, usi isteri saya, kata suami. Sebab apa? Dia buat tak tahu dengan isteri dia, nafkah tanggungjawab dia. Sebab itu syaitan. Sebab itulah kita perlu keselamatan. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kasih sayang kepada kita, macam mana Allah Ta'ala nak bagi rahmat dia, ataupun nak bagi redha Allah Ta'ala tersebut? Kita nak dapat perlindungan daripada syaitan. 2. Yang ketiga, syaitan minta apa? Syaitan minta, ni surah Al-Hijr, surah Al-Hijr ayat 38. Yang ketiga, syaitan nak supaya, ya Allah, bagilah peluang aku nampak anak Adam tak nampak aku. Nah, Allah bagi tak? Allah makbulkan. Sampai hari ini 1 JKR seluruh dunia, bukan seluruh Malaysia, seluruh dunia tak nampak syaitan. Tapi syaitan nampak kita tak? Dalam ni banyak syaitan ni, tuan-tuan. Dia puas diganggu kita ni. Tapi kita tak nampak syaitan. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa permintaan syaitan? Ya Allah, izinkan aku nak goda anak Adam daripada dunia sampailah bersama-samaku dalam neraka nanti. Alhamdulillah, Nabi SAW ajar kepada kita tentang bagaimana untuk nak melindungi diri kita daripada gangguan syaitan. Sebab syaitan ni dia boleh ganggu anak Adam kecuali 2 orang dia. Siapa dia? Al-mukhlisun, orang yang ikhlas. Ikhlas ni semua tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dengar ceramah saya ni, saya tak tahu tuan-tuan ni ikhlas ke tidak. Tuan-tuan pun tak tahu saya ceramah ni ikhlas ke tidak. Tak tahu. Ikhlas ni benda yang tak nampak, benda yang ada di dalam dada kita ni, dalam hati kita ni. Kemudian orang yang bersyukur. 2 orang ni kamu tidak mampu untuk nak ganggu. Itu bagaimana bisikan sebab tu kita tahu bisikan iblis ataupun bisikan syaitan dengan bisikan nafsu. Bisikan nafsu ni dia memberontak. Bisikan iblis dia merancang. Bisikan nafsu, kita teringinlah satu benda, tuan. Agak-agak apa benda tuan ingin, tapi duit tak apa nak cukup. Handphone baru lah keluar. Tuan-tuan ni kan kita penggemar handphone baru kan. Contoh apa dia? iPhone yang baru apa bang? iPhone 12 Pro. Ke 13 dah. Ambil lah handphone berapa. Makna kita teringin nak handphone ni. Allah, memang nak sungguh. Makna hati kita ni memberontak. Macam mana aku nak usaha juga, nak juga. Itu nama dia bisikan nafsu. Bisikan iblis, dia merancang. Kau buat macam ni, kau kata orang ni, kau buat macam ni, kau kata dia tak elok. Itu bisikan iblis. Jadi sudah pastilah kalau tidak adanya redha Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak melawan godaan-godaan iblis ni? Sebab itulah yang pertama, pasal apa kita perlu cari redha Allah Ta'ala ni? Sebab kita nak dapat keselamatan, terutama sekali daripada bisikan-bisikan iblis. 1. Yang kedua, kenapa kita nak dapat redha Allah Ta'ala ni? Yang kedua, iaitu kata Imam Ghazali, untuk kita nak mendapat keringanan apabila diuji. Kan hidup kita ni diselangi dengan berbagai-bagai ujian-ujian. Hidup kita ni kita panggil seperti macam roda. Jadi makna Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi jalan keluar kepada kita. Sebagaimana kalau kita tengok ujian yang Allah Taala bagi kepada para nabi, antaranya kita tengok nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub terpisah. Dan begitulah juga bila terpisah Nabi Yakub, Nabi Yusuf apabila dia menjadi menteri di Mesir, dia diuji dengan kemarau yang panjang selama 4 tahun. Kemarau, bukan banjir, kemarau, mana tak ada air di Mesir 4 tahun.
Tuan-tuan, agak-agak kalau JKR lah 4 hari tak ada air, apa jadi agak? Bersapau kata ni, 4 tahun tak ada air, kemarau yang berterusan. Nabi Yusuf sampai kan terpaksa lah Nabi Yaqub perintahkan anak-anak dia, kan Nabi Yaqub ni banyak kan, Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf, saya tahu bapa dengan anak lah. Nabi Yusuf anak, Nabi Yaqub bapa. Dan ada adik-beradik, ada yang dia cerita dalam surah Yusuf, adik-beradik itu terpaksa minta dekat pembesar Mesir untuk nak bagi bantuan, minta bantuan. 4 tahun, 4 tahun kemarau yang panjang. Nabi Allah Ayub berapa tahun diuji dengan sakit? 40 tahun. 40 tahun sakit sehingga kan keluar ulat dekat kepala ni. Macam mana kita tengok ulat sampah tu keluar, macam itulah dikeluar kepala dekat Nabi Ayub alaihissalam ni. Nabi Ayub bila keluar ulat ni, dia bukan ambil ulat dibunuh tau, dia ambil ulat ni dimasuk balik dalam kepala. Sampai malaikat datang, wahai Nabi Ayub, kenapa kamu ambil ulat dimasukkan balik? Dia kata, ulat inilah rezeki dia dalam kepala aku. Allahu Akbar. 40 tahun diuji dengan penyakit. Dan itu Nabi Ayub alaihissalam. Pun begitulah juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak daripada lahir diuji dengan berbagai-bagai ujian. Sejak daripada lahir tak pernah kenal ayah, umur 6 tahun ditinggalkan oleh ibu, 8 tahun ditinggalkan oleh datuk, kemudian dipelihara oleh Abu Talib. Dan kemuncak dia Nabi SAW diuji. Banyaklah ujian-ujian tu. Kemuncak dia uji, diboikot lah ketika Nabi berusia dalam lingkungan 30-an. Sampailah umur 40-an, Nabi diangkat menjadi Rasul. Sampailah Nabi umur 50, pada ketika itu kemuncak Nabi diuji dengan kepayahan. Apabila seluruh penduduk Mekah boikot Nabi, tak mau berurusan dengan Nabi, pulau Nabi, nak tangkap Nabi, nak cercah Nabi, nak penjarakan Nabi, sampai nak keluar daripada kampung halaman di Mekah. Iaitu tahun bila? Tahun kematian isteri Nabi dan juga pak saudara Nabi. Makna dia itu ujian-ujian. Jadi makna dia kita tahu semua para Nabi ni, Allah Ta'ala bila uji ni, maka dia Allah Ta'ala nak bagi kasih sayang Allah. Dan sampailah dalam peristiwa perang Badar, Allah Ta'ala bagi pertolongan. Itu kalau kita tengok Nabi kita Muhammad SAW. Sampailah kepada ulama-ulama mazhab. 4 ulama mazhab yang terkenal. 4 ulama mazhab ni, Imam Abu Hanifah, ataupun kita panggil Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, ataupun Imam Malik dulu, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Keempat ulama-ulama ni semua diuji. Imam Abu Hanifah diuji dengan nak bagi jawatan nak jadi jawatan mufti. Di mana? Di Basrah. Dia tolak, aku tidak layak, aku tidak ada ilmu. Akhirnya dipenjara kan 3 hari. Kemudian buat keluar balik, tanya lagi, kamu nak tak jawatan ni? Jawatan mufti tak? Zaman dulu mufti dengan umara, dengan amiril mukminin, mufti lebih tinggi. Zaman Imam Malik, tuan-tuan, Imam Malik, di zaman Imam Malik lebih popular daripada gubernur di Madinah. Orang tak kenal Gubernur Madinah, tapi orang kenal Imam Malik. Sebab apa? Gubernur Madinah ni Imam Malik lebih tinggi martabat dia dengan gubernur. Imam Ahmad ibn Hanbal ataupun Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, bila dia di penjara buat keluar balik, nak tak jawatan hakim di Kufah ni? Dia kata, aku tidak layak. Penjarakan lagi 10 hari. Dan kemudian lepas 10 hari bawa keluar lagi, tanya lagi, nak tak jawatan mufti ni? Dia kata, aku tidak layak. Sedangkan zaman tu orang yang paling layak dialah ilmu kalbah, ilmu dia seperti lautan luas, tapi aku tidak layak. Tak mau lagi, dia kata tak mau terima, tak ada orang layak. Dia kata kalau tak mau terima, penjarakan lagi 100 hari. Tuan-tuan, apa cerita ni? Nak bagi jawatan sampai masuk penjara. Nak bagi jawatan. Kita ni duk berebut jawatan sampai masuk penjara. Kita ni bukan di JKR ni tuan, saya cerita belah-belah Afrika sini okey semua kan. Sampai tahun tu kali. Akhirnya apa berlaku kepada Imam Abu Hanifah? Dibawa penjara, dibawa keluar, tak cukup dengan dipenjara 100 kali sebatan, disebat dengan 10 kali sebatan 1 hari.
Akhirnya Imam Abu Hanifah dibawa, tanya lagi, last kami tanya ni. Kata, aku tidak layak, aku tidak ada ilmu. Last sekali yang pujuk dia zaman tu, nama khalifah masa tu zaman dia Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Pujuk dia. Dia tetap dalam keputusan dia. Akhirnya dibawa minuman, contoh minuman macam ni, ditaruh racun dalam minuman tersebut. Akhirnya muntah darah Imam Abu Hanifah. Kemudian dalam keadaan muntah darah sempat cari arah kiblat, dan pada ketika itu dalam sujud dia meninggal dunia. Diuji tak? Diuji oleh Allah. Mana bila diuji ni, makna bila kita saat diuji, masa itulah redha Allah kita nak cari. Imam Malik macam tu juga. Zaman tu khalifah ataupun gubernur minta, bukan gubernur, khalifah, gubernur di Madinah, dia khalifah minta supaya cerai paksa dibenarkan. Sebab zaman tu orang berkenan dekat bini orang. Orang tak suka nak dara, yang suka berkenan bini orang. Aku nak bini kau ceraikan bini kau, aku nak. Yang nak berkenan pula gubernur minta supaya keluarkan satu fatwa, kan ulama mazhab ni fatwa, keluarkan satu fatwa supaya membenarkan kepada orang yang cerai paksa tersebut. Akhirnya dia tetap dengan keputusan dia. Dan yang menyebabkan pada ketika itu Imam Malik dia meninggal dunia dalam keadaan masih mengeluarkan darah merah. Sebab apa? Dirotan, didera. Imam Syafi'i dituduh pro kepada Syiah, diuji juga. Dan begitu juga Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maknanya semua ulama-ulama mazhab ni Allah Ta'ala uji. Sebab apa? Kalaulah redha Allah Ta'ala tak datang, dan saya rasa nama Imam Syafi'i tuan-tuan pun tak ingat sampai hari ni. Imam Abu Hanifah kita pun tak ingat. Sebab itulah kita perlu kepada redha Allah untuk apa? Untuk meringankan untuk meringankan kita panggil bala ke ujian kepada diri kita. Baik. Itu yang katakan bagaimana ketiga. Yang keempat dia kata kenapa kita perlu cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita datang daripada Allah dan kita sekarang sedang pulang kepada Allah. Bukan akan pulang, kita sedang berjalan pulang kepada Allah. Kita datang daripada Allah dan kita sedang berjalan pulang. Tuan-tuan, kita nak berjalan pulang, kita tahu bagaimana keadaan kubur yang kita nak huni. Kita tahu bagaimana kita bangun di padang mahsyar seperti kalkatu. Tak tahu pangkal mana, hujung ke mana, tak tahu kiri, kanan, depan, belakang, tak tahu ni. Kalaulah masa tu redha Allah tak ada, tuan, duduk di padang mahsyar pula semua tahu bagaimana keadaan matahari didekatkan. Semua tahu bagaimana kita nak dapat perlindungan Allah di bawah arasy Allah. Dan pada ketika itulah bagaimana redha Allah datang. Kasih sayang Allah. Tuan-tuan, arasy Allah, Allah Ta'ala nak lindung kita ni semua. Sebab itulah perlunya kita cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab perjalanan yang kita nak tempuh ni, terlalu jauh. Dan sebab itulah apa redha Allah tambah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala bagi gandaan pahala yang banyak. Tak seperti umat-umat terdahulu, kan umat terdahulu gandaan pahala dia sikit. Kita ni umat Nabi Muhammad sikit amalan yang kita buat, tapi gandaan yang banyak pahala dia. Banyak gandaan-gandaan pahala. Bagi contoh, ambil contoh hari Jumaat. Hari Jumaat. Siapa yang berjalan setiap kaki itu nak pergi ke masjid, jalan kaki nak pergi ke masjid, setiap satu langkah tu dia bagi pahala 1 tahun dan puasa seperti setahun. Nak pergi berjalan melangkah, nak pergi masjid untuk sembahyang Jumaat. Pahala setahun 1 langkah dan pahala puasa setahun. Tuan-tuan, pahala puasa setahun. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit amalan yang kita buat, tapi gandaan pahala dia yang banyak. Walaupun ada yang mengatakan hadis ni bahagian daripada hadis dhaif. Sebab hadis dhaif ni selalu di hadis dhaif ni dia fadilatul a'mal, kelebihan kita beramal. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdapat gandaan pahala. Sebab apa, tuan? Sebab kita ni datang daripada Allah dan kita sedang berjalan pulang untuk menuju Allah. Sebab itulah kita perlu redha Allah. Kalau redha Allah Ta'ala tak datang, macam manalah kita nak menghadapi suasana berada di alam barzah. Itu tak cerita lagi dia rembuh masuk ke dalam tanah lagi, tak cerita lagi itu tentang bagaimana nak disoal-soalan mungkar dan nakir. Mana kita nak dapat pada ketika itu? Tak lain tak bukan kasih sayang Allah.
Baik, itu maknanya kita nak kepada redha Allah. Dan bagaimanakah jalan untuk kita nak cari redha Allah ni? Yang disebut oleh Imam Al-Ghazali juga, jalan untuk nak cari redha Allah ni ada 3 jalan, dia kata. Ya, jalan yang pertama, redha Allah datang dengan redha. Macam mana pula ni Ustaz? Redha datang dengan redha. Redha datang dengan redha ni maksud dia macam mana? Iaitulah redha Allah Subhanahu Wa Taala tadi dengan datangnya berbagai-bagai cabaran dalam kehidupan kita ni. Berbagai-bagai ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepada ataupun timpakan kepada kita. Jadi makna dia, kita masa tu kita nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut tadi ketentuan kita tu, kehidupan kita tadi tu ikhtiar itu kita nak redha. Supaya yang kita buat ikhtiar ni Allah Taala redha. Allah Taala bagi curahkan kasih sayang Allah kepada kita. Sebab itulah golongan-golongan yang dapat redha Allah ni, antaranya disebutlah Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum maksudnya Allah redha kepada mereka semua. Siapa dia? Sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ini golongan yang kita panggil golongan wali-wali Allah. Mereka ni semua dapat redha Allah, semua dapat kasih sayang Allah. Sahabat-sahabat yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna dia redha datang dengan redha. Satu. Yang kedua, redha datang dengan sebab manusia. Redha datang ni dengan sebab dengan manusia. Macam mana? Makna dia redha Allah datang dengan manusia ni dengan mak kita, ibu kita, dan isteri dengan suami dia, dan suami dengan tanggungjawab dia, anak murid dengan guru dia. Itu redha. Nak cari redha Allah. Sebab itulah kalau kita baca dalam surah Al-Isra kan, dan kamu jangan cakap kataan yang kasar, bahkan rendahkan suara kamu. Bahkan ukhfin tu apa maksud dia? Nak kata dekat mak ni tak boleh. Allah banyak kerja. Tak boleh. Bahkan macam ni kan? Tu bunyi suara ni, tak bunyi suara ni. Faham ke bahasa saya ni? Macam tu dia kata kat mak tak boleh. Kepada apa? Mak kan kita ada 5 jenis mak ni. Saya tak tahu tuan-tuan ada berapa mak. Kita ada 5 jenis mak. Siapa dia? Yang pertama mak kandung. Yang kedua mak ti. Yang perlu dihormat. Yang ketiga mak susuan. Mak kita. Yang keempat mak mertua. Yang kelima mak angkat. Yang bela kita daripada kecil. Kalau tuan-tuan nak buat anak angkat ke, elok masa kecil tu kalau isteri kita ada susu kan, bagi dia minum susu. Mana dia jadi mak anak susuan. Ni 5 mak ni perlu dihormat ni. Isteri dengan suami dia. Macam mana nak dapat, nak ceritakan tentang bagaimana redha Allah datang ni? Allahu akbar. Isteri yang redha ni tuan, dia dapat satu martabat tinggi dia, iaitulah diletakkan bersama-sama satu istana milik bersama-sama dengan Ainul Mardiyah. Disebutlah hadis Nabi. Tuan-tuan biasa dengar Ainul Mardiyah. JKR ada Ainul Mardiyah tak? Nama Ainul Mardiyah? Tak ada. Ainul Mardiyah ni merupakan seorang wanita di dalam syurga tingkat yang keempat. Kisah bagaimana seorang sahabat Nabi SAW satu malam bermimpi. Dia mimpi masuk syurga. Dia pergi satu kawasan tu penuh dengan, kita panggil bidadari yang sangat cantik, yang belum pernah dilihat pun di atas dunia. Dia bertanya, di kalangan kamu semua, dia kata, siapakah gerangan kamu? Dia kata, kami ni, sebelum tu dia kata, bidadari ni kata, dekat bersama-sama bidadari, suami Ainul Mardiyah telah sampai. Suami Ainul Mardiyah telah tiba. Tuan, ada apa hajat tuan? Tuan ni merupakan suami Ainul Mardiyah. Betulkah? Ya. Di mana dia? Tuan kalau nak, tuan pergilah di sana. Sambil di satu kawasan,
Tuan jumpalah situ perempuan-perempuan di sana, bertanyalah kepada mereka. Pergi pula naik. Dia pergi naik di tingkat yang kedua, satu kawasan ataupun kita panggil satu lokasi, satu liwayah yang tak boleh nak dibahasakan dengan bahasa manusia. Wanita yang ada di tingkat yang kedua ni lebih cantik daripada wanita yang pertama. Tengok dia kata. Dan sambil itu juga bagaimana, wahai saudari-saudari sekalian, siapakah di kalangan saudari bernama Ainul Mardiyah? Sambil-sambil semua bidadari mengatakan, tidak ada seorang kami pun Ainul Mardiyah, kami ni hanyalah dayang-dayang kepada Ainul Mardiyah. Ini martabat perempuan tak? Kemudian kalau tuan nak pergi jumpa Ainul Mardiyah, pergilah kawasan sana. Sambil ditunjuk satu kawasan lagi, di sana tuan-tuan akan tengok ada sekelompok wanita, tanyalah dia. Pergi pula tengok bagaimana sekelompok wanita yang lebih cantik daripada tingkat yang pertama dan lebih kedua, dan satu kawasan yang belum pernah dilihat oleh mata. Sambil bertanya, siapa di kalangan anda bernama Ainul Mardiyah? Tuan, tidak ada sekelangan kami di Ainul Mardiyah. Kami ni hanya pembantu Ainul Mardiyah. Kami ni jadi pembantu je. Baik, kalau tuan nak pergi jumpa Ainul Mardiyah, tuan pergilah naik satu kawasan tersebut, sambil dia tunjuk satu tingkat yang keempat lah, kita senang cerita dan senang faham dia. Tingkat yang keempat tu ada satu istana. Tuan-tuan jumpalah di situ. Pergi ke kawasan tersebut, tengok-tengok perempuan lebih cantik daripada yang pertama, kedua, yang ketiga, dan perempuan ini lalu lalang depan istana, yang depan istana penuh dengan kolam-kolam, dan di bawah istana penuh dengan sungai-sungai yang mengalir. Dan pada ketika itulah dia bertanya, siapakah di kalangan kamu yang bernama Ainul Mardiyah? Tuan, kami ni semua hanyalah pembantu istana Ainul Mardiyah. Kami pembantu istana je. Kalau tuan nak jumpa tuan yang mulia, Ainul Mardiyah sedang menunggu tuan. Tuan masuklah pintu istana. Maka sahabat yang mimpi ni masuklah pintu istana. Tuan-tuan, istana Ainul Mardiyah ni, pintu istana. Tuan-tuan kalau rajin baca buku kan, nama buku tu dalam bahasa diterjemahkanlah Tamasya ke Syurga, yang menulis Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nama buku tu Tamasya ke Syurga, penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Saya ada buku dia, tapi versi saya versi bahasa Arab lah. Ada satu hadis menceritakan tentang bagaimana pintu syurga ni, pintu syurga bukan pintu pintu frame pintu tu, mana pintu sini ada dia punya frame pintu tu. Daripada frame ni ke frame ni, daripada frame ke frame ni, dia punya besar dia 70 kali 70 batu. 70 batu kali 70 batu. Tuan-tuan, rumah kita berapa? 30 kali 70. 70 batu kali 70 batu. Makna dia panjang dia 70 batu, lebar 70 batu. Satu batu berapa kilometer? JKR ke batu kilometer tak tahu-tahu lah, jalan raya dia buat. 1.6, ambil 1.5 senang kira je. 1.5 kilometer satu batu. Kalau 70 kilometer, 70 batu kali dengan 70, 150. 150 panjang, 150 lebar. Itu pintu istana Ainul Mardiyah. Tuan-tuan, 150 kilometer kira-kira besar mana tuan? Daripada JKR ni, KL ni, ke JKR Ipoh tuan. Itu pintu istana Ainul Mardiyah. Akhirnya sahabat ni masuk. Bila masuk saja, dia tengok bagaimana kecantikan Ainul Mardiyah ni 70 ganda kali cantik daripada bidadari yang dia tengok dekat dengan pembantu-pembantu. Pembantu-pembantu tadi dah cantik dah. Ainul Mardiyah ni 70 kali cantik. Mata dia seolah-olah macam nak terbojol keluar. Lidah ni seolah-olah tak terkata apa. Akhirnya Ainul Mardiyah kata, "Wah, adakah kamu Ainul Mardiyah?" "Ya, wahai suamiku." Allah. Akhirnya sahabat ni nak pegang dah. Tunggu dulu suamiku. Kita akan bersama. Bila? Besok pagi. Bukan sekarang.
Besok pagi tiba-tiba sahabat ni terjaga daripada mimpi. Lah, mimpi ke ustaz? Ya, betul lah, kan saya sebut tadi mimpi awal tadi kan. Jadi ringkas cerita, besok pagi Nabi SAW isytiharkan perang fi sabilillah. Sahabat ni antara golongan yang awal gugur syahid. Bila awal gugur syahid, dan ketika mana sahabat-sahabat ambil tengok jenazah dia, maka pada ketika itulah tiupan angin daripada syurga menembusi jasad dia dan dibau oleh sahabat-sahabat. Dan pada ketika itulah bagaimana sahabat-sahabat mengatakan dia terbau satu bauan seharum yang belum pernah hari ini dia bau. Dan pada ketika itu Rasulullah mengatakan, itulah bau angin syurga yang malam tadi dia bermimpi. Dan inilah bersama-sama dia nanti Ainul Mardiyah yang sedang menunggu dia. Allahu Akbar. Ini orang perempuan kan? Kak, macam mana kak? Seronok jadi orang lelaki ke seronok jadi orang perempuan kak? Kan? Nak jadi orang lelaki ke orang perempuan? Orang perempuan senang kan? Dia boleh masuk mana-mana pintu syurga dia nak. Tapi dengan syarat lah, ada syarat dia. Semayang 5 waktu dengan waktu dia, puasa Ramadan cukup dia, jaga kemaluan dia, kehormatan diri dia. Dia boleh masuk daripada pintu-pintu dia pada mana yang dia suka. Tapi kita kena ingat banyak hadis Nabi SAW sebut bagaimana dia kata dalam peristiwa Isra Mi'raj, aku tengok sebahagian ramai daripada penghuni neraka wanita. Dan kita dengar seronok lah, dia tak boleh sebab kita isteri kita pun perempuan, mak kita pun perempuan, adik kita perempuan ada, kak perempuan kita pun ada. Itu cerita. Sebab itulah dikatakan bagaimana nak dapat bagai Allah Subhanahu Wa Taala bagi redha ni, nak redha kepada manusia ni. Redha datang dengan manusia, isteri kepada suami dia dengan mentaati dia. Kemudian suami dengan tanggungjawab dia. Ada orang hari ni tak bagi nafkah kepada isteri dia, padan muka dia, ustaz tak boleh, itu tanggungjawab. Dan begitulah guru, anak murid dengan guru dia. Sampai hari ni saya terkesan, sampai hari ni saya ingat lagi. Masa saya belajar di Universiti Melaya lalu, guru saya Dr. Sharifah Haryati. Dr. Sharifah Haryati, pensyarah UM. Jabatan Syariah nama dia. Saya belajar siasah syariah, politik lah Islam, politik Islam ni. Dengan dia. Bila nak hantar assignment ni, dekat dia punya pintu tu ada satu rak dia, murid letaklah assignment apa benda hantar situ. Kadang-kadang dia tak ada di bilik. Dia kata apa? 70% keberkatan ilmu kamu sejauh mana kamu hormat kepada guru kamu. Dan 30% itulah usaha kamu. Dan keberkatan ilmu kamu tu, berkat ilmu. Berkat ni apa dia? Mana ilmu yang kita terima tu kita boleh ingat sampai bila-bila. Dan kita ingat ilmu tu sebab kita ingat guru dia mengajar tu, itu berkat. Dan hari ni kita kadang-kadang, hari ni kita belajar masuk kanan, keluar kanan. Kalau keluar kiri dia lekat sikit, ni keluar kanan terus. Wallahu alam keberkatan tu. Baik, dan begitulah juga kan, redha manusia ni dengan manusia, jiran kita dan seumpama dia. Redha datang dengan manusia. Dan yang ketiga, redha datang dengan apa? Redha datang dengan peristiwa. Dengan peristiwa apa? Dengan sebab, itu kita panggil dengan sebab, mungkinlah ujian Allah Ta'ala bagi. Sekarang ni kita tempuhi coronavirus, COVID, dengan sebab sakit, dengan sebab sedih, dengan sebab kematian, dengan sebab difitnah. Kalau masa tu tuan-tuan redha Allah Subhanahu Wa Taala tak datang, macam mana kita nak menghadapi fitnah? Orang fitnah kita, orang zalimi kita, orang sakiti kita. Kita tu masa dalam keadaan kesusahan dalam kehidupan kita ni, macam mana kita nak menghadapi, nak tempuh benda tu semua kalau redha Allah Subhanahu Wa Taala tak datang. Jadi kita perlu kita cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut tadi, kita ni dalam perjalanan untuk pulang kepada Allah. Bila pulang pada Allah, kita nak tuan, apa yang kita baca selalu kita dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, irji', kembalilah kamu ila radiyatul mardiyah. Itu sebab ainul mardiyah tadi tu, berjiwa yang tenang.
pastilah kita nak jiwa tenang. Maka redha Allah Subhanahu wa taala kita nak raih, redha Allah Subhanahu wa taala kita nak capai di atas dunia ni. Untuk apa? Untuk tujuan-tujuan kita yang paling besar sekali. Kita sekarang dalam perjalanan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hadis ini pun tak habis lagi kita baca kan. Baik. Jadi sampai mana tadi? Saya baca sikit lagi kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitulah apa yang telah kutetapkan menjadi bahagianmu, janganlah engkau berhenti daripada mencarinya. Kerana ketetapan itu untuk mencari dan mendapatkannya. Wahai manusia, janganlah engkau berpura-pura kepadaku, kerana orang yang berpura-pura akan kumasukkan ke dalam neraka. Orang yang membelakangi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Allah Ta'ala tahu tuan, kita ni berpura-pura dengan Allah Ta'ala, ataupun istilah kita lain kita panggil orang munafik. Tak dijauhkan daripada sifat munafik yang ada kepada diri kita. Baik, wahai sekalian manusia, jika engkau memakan rezeki yang diberikan, maka jadilah hamba yang patuh dan taat. Wallahu a'lam. Yang tu insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada tengah hari ini ada manfaat insya-Allah Subhanahu wa taala. Terkasar terkurang kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun pada Allah dan saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Jadi tuan-tuan, sebelum saya berhenti 1 minit ya, dekat belakang tuan masuk tadi tengok ada paste nasi Arab dengan kapsah dengan mandi. Jadi yang tu saya punya untuk dengan sahabat-sahabat di Madinah dan di Mekah yang sekarang ni terkesan dengan sebab pandemik ni, dan dia hanya bekerja sebagai mutawif untuk jemaah haji dan umrah. Jemaah haji umrah pun tak datang, khususnya daripada Kelantan, Petani dan juga Indonesia. Jadi pendapatan dia, kalau di sana tak boleh buat kerja macam kita, buat food panda ke, bawa grab ke, dapat tangkap, dia penjara kan, ataupun bayar denda 1,000. Kalau tak boleh bayar denda, penjara 2 bulan, lepas tu balik Petani, tak boleh masuk ke Saudi 5 tahun. Jadi makna dia minta tolonglah saya untuk edarkanlah. Jadi tuan-tuan yang beli, kalau nak dapatkan paste nasi Arab tu yang dia buat tu, boleh dapatkan di belakang dengan harga dia saya tulis kan, dia RM30. Ingat tuan-tuan, bantulah sahabat-sahabat kita yang ada di Mekah. Wallahualam. Jadi tuan-tuan boleh dapat belakang, cuma dia service yang tuan-tuan masuk di dalam tu kalau tuan-tuan mana yang berhajatlah. Okey, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.